مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب, Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami Ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian, daripada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah, pada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma aftah alaina hikmatak, Ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Syukur pada Allah dengan nikmat yang Allah beri pada kita pada malam ini. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Kak Nurmawati Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang Batu Kikir Jambatan Bosi? Kak Nurmawati. Okey, insya-Allah. Kak Amanira Suhana Amran. Saya panggil akak semua ni. Saya tak tahu dah makcik ke ibu ke semua ni. Okey. Jadi hajat mendadak. Jadi dia ada satu sahabat kita ni, Satina Sanid. Ada hajat mendadak ni kata. Mohon, dia kata, Amanira Suhana dengan Satina bukan? Ni Satina ni siapa? Sahabat orang lain. Satina Sanid. Ada jemaah di sini dari Singapura, Ustaz. Okey, ada Satina. Betul. Dari Singapura, Ustaz. Ada. Satina Sanid. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata waalaikumsalam warahmatullahi. Singapura tengah hujan lebat. Tadi di Johor Bahru, saya tadi mengajar kuliah di Senai, Masjid Bandar Senai. Waktu kuliah tu hujan. Tapi waktu balik ni dah tak hujan dah. Basah. Di Skudai tak hujan, alhamdulillah. Skudai Johor tidak hujan, alhamdulillah. Tapi di Singapura hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, dia kata ada dua golongan saat mana diturunkan hujan. Ada dua golongan. Maka golongan yang pertama,
dia ini orang yang disebut sebagai ashkur, bersyukur, maka dia menyebut hadhihi rahmatillah, ini adalah rahmat dari Allah, wada'aha Allah, yang telah ditakdirkan Allah. Dan orang yang tidak bersyukur ni kufur kepada Allah, maka dia menyebut ini kerana asbab itu, asbab ini. Ini kerana bintang itu, bintang ini. Maksudnya hujan ni kerana asbab cuaca dan sebagainya. Jadi sebelum kita menyebut cuaca, maka sebut dulu alhamdulillah, ini adalah rahmat dan juga hadiah dari Allah kepada manusia sebagai hujan dan sebagai nikmat yang Allah bagi. Jadi kalau ada hujan yang lebat, moga-moga Allah lindungi kita daripada hujan yang memberi mudarat, dan Allah berikan kepada kita sayyiban nafi'ah, hujan yang diberikan manfaat kepada kita dan jauhkan daripada bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah disebut sebagai Kak Satina ni, kita tengok sahabat-sahabat mohon dan harap sangat-sangat dia kata bahawa minta tolong Dipa baru dimasukkan hospital kerana mengalami komplikasi jantung. Betul lah, saya tengok gini tak nampak mesti lelaki-lelaki, betul. Jani bin Jamari. Sahabat-sahabat saya ramai. Yang laki-laki sebenarnya bayi-bayi saya pun dah diserang sakit jantung. Lemah dadanya dan sebagainya. Dan terima kasih insya-Allah. Moga-moga ya Allah kita doa pada Allah sekejap untuk kita dapat doakan sahabat kita ini supaya dipermudahkan urusannya. InsyaAllah kita sedekahkan bacaan suratul Fatihah kepada adik sahabat kita ini iaitu Jani bin Jamari supaya Allah permudahkan urusan di hospital dan Allah sembuhkan penyakitnya dan kembalikan kesembuhannya seperti sedia kala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sahabat kami iaitu Jani bin Jamari yang sedang sakit jantung pada hari ini, Allah telah dimasukkan ke hospital. Allahumma rabbin nas, ya Allah engkau lah Tuhan segala manusia, muzhibal ba's, ya Allah engkau lah juga yang memberikan penyakit dan engkau jugalah yang menyembuhkan penyakit, wahai Allah. Ishfish anta syafi, ya Allah sembuhkanlah dia ya Allah, sungguhnya engkau adalah yang menyembuhkan. La syafiya illa anta, yang tidak ada yang menyembuhkan melainkan engkau ya Allah. Shifaan la yughadir saqaban, dan sembuhkanlah dia ya Allah kesembuhan yang tiada penyakit sampingan ya Allah, kesembuhan yang total ya Allah. Tuhan kami, kau ampunkanlah dosanya ya Allah, kau mudahkanlah urusannya ya Allah. Sekiranya sakit kau sembuhkanlah, sekiranya sukar kau mudahkanlah, sekiranya sedikit rezekinya kau berkati dan cukupkanlah rezekinya ya Allah, dan kau peliharalah harta ya Allah, hartanya, dan juga kau peliharalah hidupnya ya Allah, dan kau berkatilah usianya dengan ilmu, iman dan amal ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah, Dr. Sheila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bangi pun hujan. Alhamdulillah. Moga-moga berkati bumi Bangi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah. Kak Hasiah Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kak Amanira Suhana, boleh je Ustaz. Boleh tu apa, nak panggil makcik ke, nak panggil akak? Okey insya-Allah. Roslinda Mai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seronok ni bagi salam ni sebab ni kalimah syurga. Kalimah syurga. Nak tak kamu masuk syurga, Allah bagi tahu, Nabi bagi tahu, maka sebarkan salam. Jadi jawab salam, bagi salam ni satu perkara yang mudah, iaitu zikir ahli syurga. Nak bagi salam, jawab salam. Ini zikir ahli syurga. Jadi moga-moga yang menjawab salam dan memberi salam pada malam ni, moga-moga kita nanti dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak beramal dengan amalan zikir ahli syurga. Kak Sorusinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Skarapia Yaqub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aminah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sungai Petani, dari Sungai Petani Kedah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tu baru balik dua minggu lepas Sungai Petani. Okey insya-Allah. Kak Zakiyah, Allahumma salli ala Muhammad. Siti Mai Muda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa suara tak ada? Okey baik, dah ada dia kata. Zakiyah Talib insya-Allah. Okey insya-Allah.
Lagi? Okey, tak ada, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kak Latifah Hussein, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zaliha Noh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam DJ pula Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Kau nak jawab salam? Jadi insyaAllah, okey, insyaAllah Kak Zalinun Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan sampaikan lagu sampaikan salam boleh. Okey. Okey, sampaikan lagu tak boleh. Okey, tak ada lagu di sini. Assalamualaikum Ustaz. Tapi kalau nak sampaikan lagu boleh, tak ada masalah pun ni. Okey, tapi lagu baik-baik lah. Sebab depan saya ni pun saya punya ni belah ni pun ada recorder semua siap. Okey, insyaAllah sampaikan lagu. Letakkan mic je. Okey. Saya letakkan mic kat belah, saya boleh dengarkan lagu yang kita nak pilih. Okey, Kak Rosma Sahir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk dalam bab yang sama yang lepas. Kita sedikit bincang, iaitu bab yang ke-12, bab yang ke-12 yang lepas, iaitu kita dah bincang, iaitu malaikat bertanya tentang hikmah. Bertanya tentang hikmah. Hikmah apa Allah letakkan manusia ni? Jadi sebenarnya Allah cuma tanya, malaikat cuma tanya, kesimpulannya di situ adalah malaikat just bertanya hikmah. Macam kita maksudnya boleh kita bertanya dengan orang yang lebih kita hormati, guru-guru kita, apa hikmah sebenarnya Ustaz? Contohnya macam kita kata bahawa kita kena semayang, kita kena baca Quran sebelum kala subuh. Kita kena baca Quran sebelum kala subuh. Kenapa Ustaz kita kena baca Quran sebelum kala subuh? Kenapa dalam Al-Quran kata waratilil Qur'ana tartila, baca Quran sebelum kala subuh? Dalam Quran pun dalam surah Muzammil kata baca Quran mesti waktu malam yang sedikit, jadi akhir malam. Jadi kita bertanya tentang hikmah, bukanlah kita kata bahawa kita tak istiqamah dalam beramal, cuma kita nak tahu kenapa Allah turunkan, Allah letakkan bacaan Quran sebelum kala subuh itu. Jadi pertanyaan itu biasa. Jadi pertanyaan itu bukanlah untuk mengingkari perintah Allah, tetapi untuk kita menguatkan kita punya hati ni subut maksudnya tetap dengan keyakinan kita. Katanya itu untuk menetapkan keyakinan. Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey, jadinya dikata bahawa itulah jawapan dia, hikmah. Kita cuma nak tahu hikmah. Kita nak tahu hikmah. Maaf Ustaz, suami dah pergi kerja ke internet dah tak ada. Okey, insyaAllah. Moga-moga kita diberikan keberkatan. Dapat masuk sekejap pun, Allah dah berkati. Sebab tu azam untuk pergi kelas, masuk kelas pun dapat pahala dah. Sebab tu Rasulullah sebut, kita berazam untuk bayar hutang, pun kita akan dapat membayar hutang, dan Allah akan bayarkan hutang kita. Dengan azam saja, moga-moga Allah berikan pahala juga. Jadi insyaAllah seterusnya hari ini tajuk iaitu ke-13. Iaitu khalifah, kerosakan dan pertumpahan darah. Apa sebenarnya perkataan disebut khalifah? Kita ni sebagai manusia, apa kaitannya khalifah, kerosakan dan pertumpahan darah ni? Kenapa bila mula dia perkataan cerita pasal khalifah dan jadikan manusia sebagai khalifah, cerita pasal pertumpahan darah ni kenapa? Pertumpahan darah ni kenapa? Jadi kita kena tahu bahawa persoalan tentang pertumpahan darah, malaikat ini gitu cerita pasal adakah syaitan ke, adakah dulu iblis ataupun syaitan pernah duduk di muka bumi, jin berperang, walaupun itu pandangan Ibnu Abbas, ada yang kata bahawa ada manusia yang sebelum kita. Jadi sebenarnya tak penting mana pun. Pentinglah, bolehlah dibincang, ulama bincang bahawa pertama sekali kemungkinan disebut ada manusia sebelum Adam. Tapi manusia yang sempurna adalah Adam, kerana dalam Al-Quran inna istafa, sesungguhnya Allah memilih keluarga Adam, keluarga Nuh dan Ibrahim. Jadi bila memilih mesti ada sebelumnya, mesti ada yang lain. Maksud gitulah. Jadinya ada yang menyebut pandangan bahawa ada manusia sebelum Adam, cuma yang paling sempurna adalah Adam. Okey, yang kedua ada yang pandangan bahawa dia kata sebenarnya pertumpahan darah ni berlaku sebab dulu Ibnu Abbas kata jin yang duduk kat muka bumi ni pernah buat pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Jadi malaikat tahu sebenarnya pertumpahan darah tu sebab jin pernah buat benda yang sama dulu jadi khalifah. Itu pandangan itu betul ke tidak di Israel ya. Jadi kita rasa kita nak percaya boleh, tak nak percaya pun boleh. Tapi sebenarnya benda bila tidak diterangkan dalam Al-Quran, ibrah, maka dia tidak penting sangat. Maka bila Al-Quran tidak menerangkan secara teliti dalam satu riwayat dan hadis tersebut, maka benda tu dia tidaklah penting. Tidaklah penting sekadar untuk kita buat ajinomoto. Bawa asap lauk, asam pedas, letak ajinomoto sikit. Tak letak pun tak apa. Tapi kalau letak banyak,
maka boleh datang penyakit. Jadi macam pelipur lara pula. Jadi tak boleh lah. Jadi kalau kita nak buat penambah rasa boleh. Betul. Kat Amanira penambah rasa boleh. Tak ada masalah. Sedap lah rasanya. Saya sekali makan Maggi kan sedap. Tapi jangan selalu. Jangan selalu. Tapi bukanlah kita hari ni masak lemak, masak ikan tongkol, masak Ajinomoto. Kita punya masak pun nama masak tu Ajinomoto. Okey, jadinya menyebabkan kita cerita tentang pelipur lara ni asatirul awwalin. Cerita-cerita lipur lara dulu. Maka kita kena buang. Contoh kena buang cerita-cerita benda-benda yang kadang-kadang banyak benda-benda unsur-unsur Israiliyat ni. Contohnya macam Nabi Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, kan? Ketika mana Nabi naik ni batu terhenti di tengah-tengah, kan? Batu terhenti, maka Nabi pun kata, malaikat pun kata stop, maka batu tu pun stop tengah jalan. Maka kalau kita buka dalam kitab Rahiqul Makhtum, kitab Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, kitab At-Tarikh, apa-apa kitab pun, kitab Aibid dan sebagainya tentang sirah Isra wal Mi'raj, dari kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kita tidak menjumpai Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah fil Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, urusan kita pun cerita-cerita pasal akhirat, tentang pasal Isra wal Mi'raj, maka kita tidak akan jumpa cerita tentang batu yang ternaik itu. Batu berhenti. Maka tergantung batu tu. Maka tak dengar cerita. Melainkan cerita tu terdapat pada qil, pada satu cerita yang tidak ada sandaran. Ada satu kitab, tapi kitab tu pun letak sebagai nota kaki saja. Tapi cerita tu kita ambil semacam cerita yang sangat-sangat penting dalam hidup kita, dalam cerita Isra wal Mi'raj. Padahal cerita tersebut tidak berlaku pada hadis-hadis yang dhaif sekalipun. Jadi wallahu alam. Jadi sedikit sebanyaklah. Jadi kalau kita ceritalah yang baik, cerita yang benar. Kalau cerita tu cuma hadisnya sangat lemah dan juga itu adalah Israiliyat, maka ceritakanlah ini adalah Israiliyat, supaya orang yang mendengar ni adil lah pada orang yang mendengar. Cerita tu sebenarnya Israiliyat, kan? Sebenarnya cerita tu Israiliyat, kan? Jadi benda tu kita tahulah. Dan kita ambil sebagai cerita tu cerita rakyat je, bukan sebagai syariat. Sebagai syariat. Yang kita nak tahu hari ini adalah syariat yang disebut oleh dalam Al-Quran, bahawa tidak ada satu pun hadis dan juga riwayat dan juga ayat Quran yang menunjukkan bahawa kenapa malaikat tanya itu sebab apa. Adakah malaikat tahu? Jadi kita ambil pandangan yang mengatakan bahawa paling kuat pandangan ulama, antaranya adalah Dr. As-Salah, Dr. Salah Abdul Khalid Al-Fattah Al-Khalidi ini menyebut bahawa yang paling kuat dikata mengatakan bahawa malaikat mempunyai firasat kepercayaan yang begitu kuat, mengatakan bahawa proses kejadian Adam ini akan berlakunya pertumpahan darah nanti waktu jadi khalifah. Kerana dia tengok proses kejadian Adam yang ada rongga ni menyebabkan badannya itu tidak kuat, tidak kuat azamnya. Tidak kuat azamnya. Sekejap boleh baik, sekejap nanti jahat balik. Sekejap bila lapar, maka dia rasa nak makan banyak. Bila dia rasa kenyang sangat, rasa macam membazir pula, aku beli banyak sangat makanan. Nanti bila lapar balik, lupa balik nak beli banyak lauk. Jadi bila nanti kenyang, menyesal pula lauk tak habis. Macam itulah manusia, dia ada rongga. Jadi bila Adam dia tengok macam tu kejadiannya, malaikat pun dapat tahu dah. Supaya akhirnya akan berlakunya tamak, kuasa dan sebagainya. Dan mereka telah menyaksikan bermula dari segenggam tanah yang diambil, yang ini beriwayat sahih, dari bumi, kemudian dijadikan sebuah patung, dan tanah tersebut mempunyai unsur tanah bumi yang bermacam-macam bentuk. Sedangkan mereka pula diciptakan daripada cahaya. Sedangkan tanah ni diciptakan daripada tanah bumi. Tapi malaikat ni cahaya. Dia mempunyai unsur halus yang bersinar. Ia dijadikan sinarnya iaitu tahap yang tinggi, yang menyinari segenap kawasan. Justeru terdapat perbezaan yang sangat ketara sekali unsur cahaya dan unsur tanah yang hitam, tanah yang bau, tanah lumpur, kan jauh beza. Oleh sebab khalifah adalah makhluk yang diciptakan dari tanah yang rendah martabatnya. Kalau kita anggap di tanah bumi dia buruk gitu je. Dia akan berasa rindu, ingin kembali kepada asal usulnya. Bahkan tanah akan menjadi juga akan menarik bagai magnet kepadanya. Ada hadis Bukhari atau Muslim, wallahu a'lam, saya lupa, tapi hadis Muslim, bahawa ketika saat nanti kita dibangkitkan di yaumul qiyamah, kita akan duduk di padang mahsyar, kan? Yang padang mahsyar itu tanahnya akan berwarna putih seperti tepung murni, tepung
Tepung yang memang putih murni tu. Maka jadi disebut dalam riwayat yang sahih itu, maka tanah ataupun tanah di padang mahsyar warnanya putih. Jadi tanah di muka bumi ni tak ada warna putih. Jadi warnanya hitam. Warnanya kotor. Kalau tanah kena kat baju kita, kotor. Anak-anak kita kalau main tanah, kotor baju dia. Tapi ingat, tanah di padang mahsyar, disebut hadis Muslim, tanahnya bersih, putih. Jadi tanah ni sebenarnya asalnya putih, bersih. Itu tanah sifat asalnya. Tapi sebabkan bumi ini dipenuhi dengan dosa, maka tanahnya menjadi hitam. Itu di sebagian ulama berpandangan begitu. Sebenarnya asal tanah ni Allah ciptakan putih. Asal tanahnya warna putih. Itu sebagai adalah hadis Muslim. Hadis Muslim. Jadinya kerana tanah yang di bumi ni dalam campur dan ada campur dengan lumpur dan sebagainya, maka dia melihat bahawa manusia ni banyak perangai dia nanti. Banyak perangainya. Dan dia bukan sahaja dikata bahawa maka bahkan tanah juga akan menarik berbagai magnet. Tanah ni ada banyak pengaruh. Pengaruh. Tanah bakar lain, tanah hitam lain, tanah kapur lain. Anda menambah bagaikan macam magnet kepadanya, dan dia bukan sahaja tidak mampu menahan dan mengawal dirinya ketika diuji dan ditimpa kesusahan, malah tidak mampu untuk berhadapan dengan godaan dan nafsu syahwat. Dan dia tak mampu istiqamah. Sebab tu disebut dalam Quran, ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukkanlah jalan yang mustaqim. Fastaqim ni maknanya ada dua, iaitu jalan yang lurus dan jalan istiqamah. Jalan istiqamah. Jadi istiqamah ni maksudnya jalan yang lurus itu adalah jalan yang istiqamah. Jadi bila kita tak kuat menahan godaan, susah nak istiqamah dalam satu amal ibadat. Okey. Jadi setelah itu nanti kita akan bincang tentang istiqamah pada kita awal tahun ni kan. Setelah itu dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi kerana dia tak boleh istiqamah. Baru nak berubah, berazam jadi baik. Contoh kita lah, kita dah berazam nak pakai baju, nak pakai seluar saiz pinggang 30 tahun 2022. Sampai tahun 2023 tak tercapai lagi impian tu. Masih lagi pakai saiz 38. Sebab apa? Tidak azam yang kuat. Tidak ada azam yang kuat. Patutnya pada azam mulanya tak nak makan durian dulu awal. Tapi bila suami bawa balik durian musangking di 24, sudah. Gagal. Jadi manusia ni sebenarnya memang tak ada keazaman yang kuat. Cakap je lebih. Dia punya azam dia, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nak berat badan 38. Bayangkan, dia punya nak berat badan dia 38 kilo. Nak berat badan dia. Ini benda azam. Lepas tu, habis. Gula tak boleh tahan. Kek sikit sepi, tak boleh tahan. Jadi ini disebut sebagai manusia yang cepat berbolak-balik. Betul? Cepat berbolak-balik hatinya. Setelah mana dia tidak boleh azam yang kuat. Dia tak macam malaikat. Bila kata bahawa dia nak sujud kepada Allah 1000 tahun, maka dia akan sujud 1000 tahun. Sebab malaikat ni adalah satu makhluk yang tidak berubah pendirian dia. Tak macam manusia yang ada rongga dan sebagainya. Dan jadikan dari tanah yang boleh berubah sifat. Berubah sifat. Tetapi dia kata akan melakukan rosakan muka bumi berbanding dengan makmur, termasuk juga menumpahkan darah berbanding menjaga dan memeliharanya. Jadi kami ulama berpendapat kemungkinan para malaikat mengetahui tentang khalifah itu adalah berdasarkan firasat mereka yang boleh dipercayai, mungkin kerana telah menyoal Allah tentang perkara yang bakal berlaku pada masa akan datang di atas muka bumi. Lalu Allah memberitahukan mereka bahawa akan berlaku huru-hara dan kerosakan yang dilakukan oleh khalifah serta pertumpahan darah yang bakal berlaku. Lantas para malaikat menyoal mereka tentang hikmah pelantikan ini serta menyebutkan tentang kejahatan yang akan dilakukan. Kesemua merupakan sangkaan dan agakan semata-mata. Mungkin juga terdapat tafsiran lain yang kita semua tidak tahu mengenainya. Wallahu a'lam. Kami juga dia kata hanya menjelaskan hal yang berdasarkan ijtihad dan juga daripada ayat Quran secara literal, teks, dan pandangan ijtihad takwil dalam jangkaan semata-mata saja. Ulama-ulama boleh letakkan pandangan begitu saja. Dia tidak boleh dia bertanya kenapa lagi. Sebab dalam Quran tak sebut, jadi kita pun hanya boleh meletakkan sebagai pandangan ataupun ijtihad saja. Jadi mungkin malaikat bertanya ni sebabkan firasat saja. Jadi maka itulah berkata bahawa sebaliknya ia tidak ditafsirkan secara mutlak kerana kami juga tidak mempunyai dalil dan bukti untuk memutlakkannya. Justru kami menyebut kemungkinan ini hanya untuk mengatasi perasaan syak dan sangka kita. Hanya Allah lah yang mengetahui. Jadi keseluruhannya malaikat bertanya kepada Adam itu, kepada Allah tentang kenapakah akan merosakkan muka bumi itu, hanyalah kerana malaikat yang menciptakan Adam.
Jadi malaikat tahu sebenarnya Adam mempunyai jasad yang rongga, jasad yang tidak ada keazaman yang kuat, akan ada sifat tamaknya, sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, Kak Asma Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, namun sesungguhnya apa yang disangka oleh para malaikat tentang khalifah itu benar sama sekali. Benar. Apa jadi tentang firasat itu benar. Maka hari ini dikata hal ini berpandukan dalil Allah yang tidak menyalahkan mereka. Allah tak nyalahkan malaikat. Mereka selama-lamanya tidak akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Malaikat betul. Malaikat akan merosakkan muka bumi ini. Bahkan tidak sekali-kali menumpahkan darah di atasnya. Sebaliknya cukuplah berpegang kepada ilmu Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah bagi tahu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kau tak tahu. Cuma Allah bagi tahu gitu je. Tapi Allah menyetujui. Allah tidak menyangkal bahawa malaikat ini adalah satu makhluk yang selalu memuji Allah. Allah tak sangkal. Cuma Allah bagi tahu ilmu aku lebih tinggi dari kamu. Itu je. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka hikmah sebagai pelantikan Nabi Adam sebagai khalifah walaupun bakal melakukan kerosakan dan pertumpahan darah. Kerosakan dan pertumpahan darah adalah sebahagian daripada cara untuk memakmurkan bumi Allah. Maksudnya nak bagi tahu memang akan berlakunya pertumpahan darah, berlakunya pergaduhan, berlakunya nafsu makan minum ni kuat. Ada yang suka makan, ada yang suka makan itik, ada yang suka makan ayam goreng, ada yang suka makan pisang goreng. Maka kehidupan begitulah. Ada yang nanti nafsu nak makan ni, ada yang mengandung nak makan asam pedas tengah malam. Macam-macam manusia ni. Dia punya hati dia. Jadi bila kita melihat macam ni lah, baru dia ada namanya memakmurkan muka bumi. Barulah muka bumi ni jadi satu benda yang memakmurkan muka bumi. Kalaulah malaikat yang jadi khalifah, maka tak ada berlakunya makmur tu. Maksudnya malaikat ni bila dia turun muka bumi, maka dia duduk beribadat kepada Allah. Maka sampai sejuta tahun pun bumi ni macam tu lah bentuk dia. Kayu tak bergerak, pokok tak bergerak. Jadi betul lah satu pattern je. Tak hebat. Maksudnya tak seronok. Sekarang ni seronok hidup. Ada orang yang saya tengok kawan saya ni kalau buat akad, Masya Allah gini. Ada orang yang pandai buat cermin. Ada orang yang pandai muzik. Kan? Ada orang yang pandai, ada orang macam orang rumah saya, contoh, isteri saya, dia pandai masak. Kan? Macam saya pula pandai makan. Kan nampak ada beza dia. Baru seronok, ada yang masak, ada yang makan. Kan? Nanti pelbagai sesuai. Sesuai. Jadi waktu malam-malam kalau jenis anak menangis, saya yang kejut. Suami kejut. Ni dah 10 minit dah budak tu nangis, baby. Jadi saya kejut dia. Supaya dia buat susu. Supaya dia buat susu. Jadi saya kejut dia. Tapi dia lah yang buat. Okey. Jadinya kemudian dikata lagi bahawa sesuai seronok muka bumi ni sebab ada pelbagai ada nafsu, ada orang suka, macam saya suka laksa Johor, ada orang suka laksa Penang, ada seorang suka sebagainya. Jadi begitu. Suami memang penyabar, betul. Saya ni memang penyabar orangnya, penyabar orangnya. Jadi kalau nak pergi semayang subuh tu, saya nak pergi jalan tu, saya nampak anak-anak dia punya pampers dia penuh dengan air, pampers dia penuh pun saya sabar. Saya terus mandi, ambil wuduk. Nampak meja tengah kotor, okey tak apa. Baju kotor, tak apa. Pinggan kotor, tak apa. Saya terus pergi semayang masjid. Jadi orang perempuan tak penyabar. Dia pergi jalan, nampak anak punya pampers penuh, ditukar dulu. Yes. Nak jalan lagi tengok bilik air, alamak kotor. Apa pinggan mangkuk belum basuh, basuh dulu. Itu yang nak pergi semayang tu kadang-kadang berjam baru sampai bilik air. Sebab perempuan tak tetap hatinya macam lelaki-lelaki. Lelaki ni baju kotor pun dia boleh tidur atas sofa. Okey. Itu kelebihan lelaki-lelaki lah. Aduhai. Okey, insyaAllah. Itu sabar. Itu penyabar. Okey. Sabarlah. Lepas tu belagak pula tu. Ni kenapa rumah penyepah? Cik. Dah lah malas. Okey. Jadinya ketika mana saat disebut hari ini, lepas tu ketika mana dikata lagi sambung kerosakan pertumpahan darah adalah sebahagian dari kelaziman. Kelaziman adalah sebahagian dari kelaziman untuk memakmurkan bumi Allah. Bumi Allah. Khalifah pertama Adam bukanlah orang yang melakukan kerosakan. Adam tidak pernah melakukan kerosakan dan pertumpahan darah di atas muka bumi. Kerana baginda adalah seorang yang soleh dan Nabi yang soleh dan muslih. Namun sesungguhnya perkara ini berlaku kepada kebanyakan zuriat keturunannya. Mereka ialah orang yang kafir dan yang zalim. Anak-anak keturunannya.
Sudah pasti kerosakan dan pertumpahan darah ini adalah sebahagian dari kelaziman sebilangan khalifah di muka bumi. Selain pertelingkahan dan pergaduhan turut berlaku semasa mereka, kerana manusia bila sebahagian daripada mereka dilantik dan menjawab satu jawatan, mereka akan berbeza-beza pandangan dan bergaduh bersama sendiri. Mereka bertembung dan berperang antara satu sama lain kerana kepentingan mereka digugat ditentang. Saya baca dulu. Dan begitu juga keinginan dan hawa nafsu mereka dihentam. Setiap orang mahu mencapai dan memenuhi kepentingan dan memuaskan nafsu syahwatnya mereka, dan apabila perkara ini berlaku, terjadilah kerosakan di atas muka bumi dan kemusnahan sebahagian yang di atasnya disebabkan perang dan perbelahan tersebut. Di samping itu akan turut berlaku pertumpahan darah kerana ia menjadi kesukaan penyembelih-penyembelih yang ingin memuaskan hati mereka demi mencapai kepentingan hawa nafsu dan syahwat. Namun pertelingkahan ini dan perbelahan ini tidak dapat dielakkan sebagai khalifah. Hal ini disebabkan kejahatan secara mutlak dan tidak ada penamat baginya. Akan tetapi perbuatan ini bukanlah segala-galanya. Sesungguhnya bumi ini akan tetap dimakmurkan jua dan diberikan perhatian sebaiknya. Malahan akan berlaku penemuan khazanah dan harta kekayaan yang banyak di atasnya, serta dimanfaatkan segala kebaikannya. Inilah kebaikan yang sangat banyak. Sebahagian kejahatan dapat dikurangkan, seperti kerosakan dan pertumpahan darah, dan sememangnya ia dapat dikurangkan dan disekat, dan perkembangannya dan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantarkan rasul-rasul dan juga nabi-nabi. Nah, untuk menjadikan bumi ini muslih. Bumi ini bumi orang-orang yang saleh. Allah bukan hantar manusia saja. Allah hantar para rasul. Allah hantarkan cara untuk mentadbir muka bumi. Siapa yang baik maka diberikan pahala, dan siapa yang ingkar akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi jawatan khalifah itu tidak sesuai kepada malaikat. Jawatan khalifah, pegawai ke muka bumi ini tak sesuai kepada malaikat. Kenapa? Mata hati pada malaikat ketika itu, mereka dapat mengagap bahawa kejahatan, kebaikan yang dilakukan oleh manusia itulah sebenarnya warna-warni kehidupan. Sebab itu dikata wattaqwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami jadikan manusia itu dia ada dua kehendak, iaitu jalan fujur, jalan jahat, dan yang kedua kami ilhamkan kepadanya jalan ketakwaan. Tapi kalau malaikat tidak, kami berikan kepadanya jalan petunjuk ilham, kepadanya jalan takwa saja. Tapi kalau muka manusia ni, Allah berikan dua jalan pilihan. Jadi seronok bila kita letak di muka bumi, kita tak tahu sebenarnya dia ni yang jahat ke baik. Dia ikut dia punya kesesuaian. Kalau dia ikut Al-Quran, maka dia akan jadi baik. Jadi baik. Kalau dia tak nak ikut, maka ditipu oleh syaitan, maka dia akan jadi jahat. Okey. Di situ kalau kita melihat kenapa manusia ini tidak berazam dengan azam yang kuat. Sedikit saya nak baca kitab ni. Kak Zah, Assalamualaikum Ustaz. Rosmah Yusof, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zaini Abdul, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jadi insya-Allah bila air dan sink kena bersih, arwah mak pesan. Betul tak? Saya pesan supaya kalau anak-anak kalau makan, saya memang suruh anak-anak basuh dulang. Saya makan dengan dulang. Lepas makan dia mesti bersih. Bersih nasi dan kemudian terus basuh. Anak-anak saya kena basuh pinggan. Ni hari ni dia, hari esok orang ni mesti kena basuh. Jadi anak-anak saya dididik supaya basuh dulang dan pinggan. Baju-baju semua dia basuh sendiri. Jadi kata-kata lepas siap semua. Tadi pagi, siang, mesti dia sorting pakaian dan lipat. Baju-baju kat rumah ni semuanya anak saya yang lipat. 20 lais RM1. Kena bayar tau. 20 lais RM1. Saya bagi dia upah. Siapa nak lipat, nak duit, lipat baju. 20 lais RM1. Jadi berebut kan dia orang berebut. Lipat baju. Jadi kena beli, dia nak beli jajan, pakai duit dia sendiri. Pakai duit. Daripada saya ambil orang gaji, baik saya suruh budak-budak. Jadi bapaknya boleh relax. Bapaknya boleh tidur dengan tenang. Okey, insyaAllah. Okey, tapi itu anak saya yang pertama lah. Yang kedua, anak saya kedua perempuan. Yang kedua pun perempuan. Masuk yang ketiga, Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Fatih, ambil tu sampah kat situ. Datang sampah, dia ambil satu tu, betul tak dalam tu sampah. Yang lagi tiga dia tak ambil. Itu kadang-kadang sakit hati juga tu. Ya Allah, perangai. Macam bapak dia juga, malas. Okey, itu yang ketiga lah. Okey, jadinya, ketika mana saat disebut tentang perkataan yang perempuan bagus, suruh satu dibuat kerja terus. Saya nak cerita pasal perkataan manusia ni, dia tidak kuat azam.
tidak kuat azam. Ada satu hadis kitab sebagai kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Buka dalam bab, iaitu bab apa dia? Bab su'ul khatimah. Bab mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa'ayyadu billahi min zalik. Al-Fatih nama cucu Cik nama anak saya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Okey, insyaAllah. Jadi main anak saya tu dia walaupun dia pemalas, dia gitu, dia ngaji malas, tapi itu dia dapat anugerah terbaik bacaan Al-Muq dia. Bacaan Al-Muq dia hafal Al-Muq dengan lancar walaupun 6 tahun umurnya. 6 tahun umurnya. Jadi insya-Allah. Okey, insya-Allah seterusnya kita melihat betul su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Maksudnya dia punya perkataan dalam bab ini disebut apa? Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, innal abdu, dia kata sesungguhnya seorang hamba Allah ni dia beramal wa ya'malu amalul ahli jannah. Dia ini beramal dengan amalan ahli syurga. Dalam hidup dia ni dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia tengok dia ni baik, solatnya, serbannya, jubahnya. Kan tengok dia ni memang ahli syurga lah. Fa innahu min ahli nar. Sebenarnya dia adalah ahli neraka. Sebenarnya dia adalah ahli neraka. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan ni ditengok penghujung usia dia. Usia dia macam mana. Jadi bila kita tengok dalam hadis ni kita rasa takut. Saat mana dalam hadis Muslim pula dikata innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki ni dia la ya'malu zamanut tawil, satu zaman yang panjang. Dia telah beramal dengan amalan ahli syurga bi amalin ahli jannah. Kemudian summa yakhtim lahu, kemudian di akhiri hidupnya amaluhu bi'ali ahli nar, dia adalah ahli neraka. Wa'iyadu billahi min zalik. Sebab tu dikata dalam ayat ni, ayat bawah dikata a'lam anna su'ul khatimah, sesungguhnya semua orang tahu apa itu mati dalam su'ul khatimah. A'azzunallah minha, maka kita berlindung dengan Allah supaya kita dijauhkan daripada su'ul khatimah. Bila kita menyebut tentang ayat ini, pelik tak? Perkataan macam mana perkataan yang disebutkan istiqamah tadi tu, gegar hatinya. Pada awalnya dia ni baik. Dalam hadis Nabi Sahih Bukhari dan Muslim ini, pada awalnya dia ni orang baik. Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi macam mana di hujungnya, dia dah dikata sini, la ya'malu zamanut tawil. Satu zaman yang panjang dia beramal soleh. Tapi mati dalam kesesatan yang su'ul khatimah. Yang ini kadang-kadang kita pelik. Macam mana manusia ni tak mempunyai azam yang kuat? Asbab dia apa? Bila kita melihat bahawa kita pelik, kenapa? Tak adil lah. Kita beramal-amal yang panjang, amal yang soleh, tapi mati su'ul khatimah. Ustaz, macam mana pula yang dikatakan bahawa kita ni mati mengikut kehidupan kita? Kehidupan yang akhir ini biasanya mengikut, ada hadis yang menyebabkan mengikut kata bahawa, ada hadis yang menyebut bahawa kehidupan kita saat akhir hidup adalah melihat bagaimana kehidupan kita waktu hidup. Saat mana kita mati, bagaimana kita mati adalah bagaimana kita hidup. Kita hidup dengan keadaan begini, maka begitulah manusia akan mati. Bagaimana saat mana dia selalu hidup, begitulah nanti dia akan mati. Bagaimana pula hadis ni? Tapi bagaimana pula ada hadis yang menunjukkan bahawa dia waktu saat hidup, dia beramal dengan ahli syurga. Amalan ahli syurga, tapi mati dalam keadaan ahli neraka. Wa'iyadzubillahi min zalik. Adakah Allah ta'adil? Sedangkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah Maha Adil. Maka kita ambil 5 perkara. Kita ambil asbab. Kata Imam Qurtubi, Syekh Abu Muhammad Abdul Haq, bahawa dia kata bahawa berkatanya Syekh Muhammad Abdul Haq mengenai kenapa manusia ni kita nampak pada awalnya dia beramal amal ahli syurga, tapi dia ni ahli neraka. Ada 2 perkara. Ingat ibu-ibu semua, asbab dia 2. Kan? Kenapa dia mati dalam su'ul khatimah? Walaupun sebenarnya nampak dia ni macam muda, masih baik, tudung pakai, kadang-kadang semayang, kadang-kadang ikut berjemaah, kadang-kadang dah pergi umrah, kan? Kita tengok. La takuna liman istiqamah az-zahirah. Dia tak istiqamah kepada kebanyakan amal ibadatnya. Pertama sekali, ibu-ibu, kakak-kakak, dia tidak istiqamah pada kebanyakan amalan zahirnya. Amalan zahirnya maksudnya dia baca Quran, tahajud, dia tidak istiqamah pada kebanyakan amalannya. Yang kedua, wasalaha batinah.
iaitu tidak ikhlas hatinya. Maksudnya dia beribadat bukan kerana Allah semata-mata. Beribadat bukan kerana Allah semata-mata. Yang kedua, dia tidak berikhlas ibadatnya. Jadi dua benda ni, moga-moga kita jauhkan daripada hati kita lah. Iaitu ketika mana, kenapa disebut istiqamah? Sebab dalam Al-Quran menyebut dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah. Sesungguhnya bila dia ni mula menyebut Tuhan kami adalah Allah, dan dia berzikir kepada Allah, solat, dia beribadat kepada Allah. Setelah mana dia beribadat, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian dia istiqamah, dan kemudian turunlah malaikat. Jadi dalam ayat Quran ini Allah kata bahawa bila dia istiqamah maka turun malaikat. Sebab kalau orang tak istiqamah maka dia tidak turun malaikat. Apa maksud turun malaikat itu? Ada tiga pandangan. Tiga pandangan dan tiga makna. Yang pertama sekali adalah ketika Nabi SAW kata bahawa barang siapa yang Allah sayang pada dia, maka Allah sayang pada dia, maka Allah akan turunkan malaikat pada tahun-tahun terakhir hidup dia untuk membawa dia, melindungi dia, dan untuk mengatur hidup dia ni sehingga dia ni mati dalam husnul khatimah, mati dalam sebaik-baik mati. Yang kedua, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau sesatkan kami di saat akhir hidup kami. Maksudnya di sini adalah Allah turunkan bila dia istiqamah, dia beramal, berzikir, lalu dia istiqamah dengan zikir tersebut, maka dia bila saat mana dia hampir mati, sakaratul maut, Allah turunkan malaikat. Itu adalah maksud yang kedua. Maksud yang ketiga adalah bila dia mula beribadat, dia mula baca al-Mulk setiap malam, dia istiqamah pula setiap hari tanpa tinggal, maka amalan istiqamah itu menyebabkan tatanazzalu alaihimul malaikat, baru turun malaikat. Untuk apa dia? Untuk menjaga amalan tersebut, supaya dia ni dengan amalan tersebut dia dapat istiqamah sampai akhir hayat dia. Allah turunkan malaikat untuk jaga amalan tersebut sehingga akhir hayat hidup dia. Okey, boleh faham tak tiga ni, Ibu? Boleh faham tak makna kenapa istiqamah? Okey. Yang kedua, ikhlaskan hati. Ikhlaskan hati. Kerana dia ni tak ikhlas. Tak ikhlas hatinya. Dia beribadat mungkin kerana benda lain. Mungkin ibadat kerana benda lain. Jadi ini kena ikhlaskan hati. Okey. Jadinya, macam mana nak jadi istiqamah? Ada 5. Ulama-ulama disebut sebagainya, disebut sini. Ada 5 5 cara untuk pertama nak istiqamah. Yang pertama untuk istiqamah ada 5. Yang pertama sekali, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya beramal itu mesti dengan niat. Jadi pertama sekali kita dituntut untuk ikhlaskan hati. Apa makna ikhlaskan hati di sini? Makna ikhlas hati di sini adalah yang pertama sekali mesti solat kerana kita ibadat kerana Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi yang sahih, iaitu disebut tentang seorang lelaki yang solatnya sunat, dalam keadaan dilihat orang ramai, dan dia solat sunat. Yang kedua, dia seorang laki-laki lagi disolat dalam keadaan dia tidak dilihat orang ramai, tidak dilihat, mata tidak melihat di solat, mata-mata orang tidak melihat di solat. Satu lagi, dia solat dalam keadaan dilihat oleh dia dilihat mata-mata orang, maksudnya dia ingin dilihat. Satu lagi, dia solat tidak ingin dilihat oleh mata-mata. Jadi begitulah maksudnya dengan 25 kali ganda. Jadinya orang yang solat tahajud, disolat dalam keadaan tak ramai yang tahu, makin tak ramai yang tahu di solat, makin tinggi pahalanya. Itu Nabi sebut. Maka makin ramai yang tahu di tahajud, makin sedikitlah pahalanya. Sebab tu saya paling takut sekali bila ada orang yang di solat tahajud, dia selalu update dekat Facebook. Assalamualaikum semua, dah tahajud. Alhamdulillah saya diberikan hari ini, diberikan rezeki tahajud. Alhamdulillah, dan Allah berikan rezeki saya berdapat tahajud. Bawah-bawah tu like sampai 180 like. Kemudian bawah pun ajar, moga-moga istiqamah je lah. Kita doakan supaya kita istiqamah, doakan ajar segera. Kadang-kadang benda ni kita risau. Kita risau sangat. Sebab ulama sebut ikhlas dan riak ini, dia cuma dilapisi dengan senipis kulit bawang. Kita kadang-kadang ikhlas hati awalnya, tapi bila mana syaitan nampak kita dah mula letak kat Facebook, dia mula cucuk jarum. Mula-mula kita tengok ada 180 like, kita dah mula suka dah orang like status kita. Dan bila dah ada orang status like ni, orang puji pula, baiknya ajar haji. Kita pun sebut, dah 10 tahun dah saya beramal. 10 tahun pula saya beramal. Kadang-kadang kita ambil gambar nak buka puasa. Kadang-kadang ya Allah, Alhamdulillah, kita lebih baik. Alhamdulillah dapat berbuka dengan abang suami. Seolah-olah kita orang tak tahu pun kita puasa.
Kita pula bagi tahu dengan orang kita puasa. Akhir sekali orang puji kita pula. Kan? Oh hebatnya ajar puasa. Kita pun dah mula akhirnya kita letak suka pada pujian. Besok kita rasa kita nak letak lagi. Malam nanti pukul 4 pagi kita mula letak lagi. Salam tahajud semuanya. Jadi kita suka. Sebab lepas tu ada orang komen pula. Kita pun nasyid nak solat nak tengok komen. Solat nak tengok komen. Akhirnya benda ni takut-takut dalam hati kita. Talbis iblis. Ada satu benda yang iblis boleh masuk dalam hati kita untuk menyebabkan kita jadi kurang pahala. Jadi kurang pahala. Bukan tak boleh dia update, Ustaz. Jadi bukan tak boleh update. Ulama sebut tadi kan riak dan ikhlas ini dia hanya dilapisi dengan senipis kulit bawang. Jadi hati-hati. Sebab tu Nabi SAW kalau buka dalam mana-mana hadis, Nabi tak pernah solat. Nabi kalau solat ba'diyah, qabliyah, Nabi akan solat di rumah, bukan di masjid. Bukan kerana Nabi nak kata bahawa dia riak ataupun tidak. Tapi Nabi nak bagi tahu solat sunat di rumah tanpa dilihat oleh orang ramai itu lebih afdal. Bukanlah kata bahawa solat di masjid tak halal. Tak. Cuma kalau solat di rumah, Nabi nak bagi tahu kalau boleh, kalau ada kesempatan, solatlah di rumah. Solat tahajud, solatlah di tempat yang memang terlindung. Walaupun dia adalah seorang lelaki. Sebab orang lelaki-lelaki ni solat yang perlu ramai-ramai ni solat fardu saja. Solat sunat tidak. Dia tak sama dengan sedekah. Sedekah boleh dua-dua. Boleh sembunyi, boleh secara jahar. Begitu juga dengan korban. Korban lain. Korban syiar. Sunat yang boleh ditunjukkan pada orang. Kita selfie depan dengan korban. Tak ada masalah. Sebab korban ni boleh. Sebab korban ni termasuk dalam ibadat syiar. Azan. Begitu juga. Azan juga syiar. Takbir malam raya. Itu syiar. Begitu juga pergi solat. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Memang tunjuk bagi orang. Azan juga syiar. Kita azan kuat-kuat tak apa. Allahu Akbar kuat-kuat. Tunjuk kat orang yang kita azan. Kita buka mic. Lagi kuat suara. Maka tak apa. Orang, kita memang azan memang syiar. Tak ada kata bahawa subuh tadi kenapa tak azan Macam slow sangat suaranya. Oh, kita punya muazzin Bilal kita ni dia tawaduk sikit orangnya Ustaz. Tasawuf. Jadi waktu dia azan tu dia suka matikan mic. Dia matikan mic supaya dia takut riak kalau dia azan. Ini terlebih tasawuf dia panggil. Terlebih tasawuf. Jadi tak apa. Ada waktu-waktu yang kita boleh tunjuk kita punya ibadat. Kita punya ibadat macam juga sedekah. Boleh tunjuk dan boleh sembunyikan. Jadi kalau kita tak baguslah kalau kita tunjukkan kita punya ibadat. Nanti satu hari nanti kalau kata boleh kan nanti akan datang makin next dia ambil gambar pula video. Kat rumah dia. Alhamdulillah hari ini saya dah masuk TikTok pula. Hari ini dah pukul 4.30 pagi. Sahabat-sahabat semua dah tahajud belum? Saya okey, sekarang jom kita tahajud ramai. Dah mula dah bervideo pula. Lepas tu akan datang ambil gambar Quran pula. Alhamdulillah hari ni dapat tahajud, dapat baca Quran kan. Lama-lama nanti akan datang ambil gambar pula. Selfie. Selfie pula kan. Alhamdulillah hari ni saya dapat bersedekah pada waktu pagi. Sahabat-sahabat lain dah bersedekah belum? Disedekah depan video. Kadang-kadang makin lama makin kalau lah dia kata boleh, akan datang makin melampaui batas. Melampaui batas. Semua benda nak tunjuk dalam hidup ni. Semua benda nak tunjuk pada dunia ni, maka ini jadi malapetaka. Bukan kata dia tidak ikhlas, tapi dia boleh menjerumus kepada riak. Menjerumuskan hati dia kepada riak. Syaitan mudah mencocok jarum kepada orang-orang yang begini. Wallahu a'lam. Jadi itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, doa Nabi. Di satu sisi kata bahawa cara nak ikhlas, cara istiqamah. Yang kedua, pertama ikhlaskan hati. Kedua, ya muqallibal qulub, sabbitqul qalbi ala dinik. Ini doa daripada hadis rawahu Tirmizi dan status hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Siapa boleh type? Boleh ya? Jadi itu hadis ni hadis yang sahih. Kalau kita baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ini hadis ni bukan hadis. Ini doa yang disebut ulama. Tapi kalau hadis ya muqallibal qulub, ya Allah engkau lah yang boleh bolak-balik hati kami. Kat atas tadi ada kan? Tulis tadi kat akak yang atas tadi. Tulis hati ni berbolak-balik manusia. Ya. Sebab tu Nabi kalau nak istiqamah, Nabi doa ni. Ya muqallibal qulub. Ya Allah engkau lah yang boleh membolak-balik hati kami. Sabbit qalbi. Tetapkan hati aku ini ya Allah ala dinik. Di atas landasan agama Islam. Istiqamah. Tetap atas landasan Islam. Jadi kalau kita nak memilih solat
duha contoh, nak baca al-mulk contoh, malam-malam, kita nak pilih istiqamah. Terus berterusan berlaku, maka kita bila malas je, Allahumma ya muqallibal qulub ataupun ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Cuba kita try banyak kali doa ni, kita akan rasa dia punya aura dia. Yang ketiga, al-mar'u ala dini. Ada baik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Betul. Ini hadis ni rawahu Tirmizi, hadis ni hadis sahih. Bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif. Hadis ni adalah hadisun sahih. Al-mar'u ala dini khalili. Hadis sahih juga. Nabi rawat Abu Daud. Dia kata nak istiqamah yang ketiga adalah cara dia adalah seorang lelaki ataupun seorang manusia ni, dia ni kalau beramal dengan agama dia mengikut sahabat dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah di antara kamu siapa nak kita punya sahabat kita. Kita kena pilih sahabat kita. Jadi kalau kita nak jadi baik, kita kena, biasanya orang ni dia akan beramal mengikut amalan kawan-kawan ni. Jadi kalau kita ni adalah pengikut, maka kita ni nak jadi istiqamah, maka kita kena pilih sahabat-sahabat yang istiqamah juga dalam amal ibadat. Kita nampak dia ni baik, kita campur dia. Kan? Kita nampak dia ni, kita nak jadi macam dia. Kita nampak macam ni. Kita contohnya nak hafal al-mulk. Kita tak hafal al-mulk, tapi kita nak baca al-mulk. Jadi kita kena masuk dalam grup al-mulk supaya kita istiqamah. Supaya nanti dalam kelas tu ada kelas al-mulk, ada kelas hafazan al-mulk. Jadi kita pun rasa nak terbawa-bawa dengan al-mulk. Terbawa-bawa dengan al-mulk. Okey, ya? Okey, insyaAllah. Kita nak jadikan istiqamah tu, kita kena jadi kawan yang istiqamah. Istiqamah. Kalau kita berkawan dengan sahabat-sahabat kita yang tak baca al-mulk, jadi kita pun rasa malas nak baca al-mulk. Betul lah tu. Sebab tu fastabiqul khairat. Maka selalulah berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Kebaikan. Beramal mengikut amalan siapa sahabatnya. Jadi kita ni memang dalam hadis dia sebenarnya seorang itu berada pada cara hidupnya sama dengan cara hidup sahabat dia. Dalam cara beragama. Maka perhatikanlah tiap-tiap seorang daripada kamu siapa yang perlu didampingi. Maka dia kena amat hati-hati. Kita amat kena memilih kawan kita. Lagi-lagi di hujung usia kita ni, kita kena selalu memperhatikan siapa sahabat kita. Kan? Sahabat kita cerminan kita, betul. Dan yang keempat adalah selalu menghayati sirah Rasulullah. Kita selalu cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita selalu cerita tentang isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, bagaimana Siti Sarah dan anak-anak Siti Sarah. Ini kita ambil tahu tentang anak-anak Puteri Sarah, kan? Suami dia Samsul Yusof, ya ilaha illallah. Komen sampai 34,000 komen. Manusia dalam Malaysia ni banyak membuang masa dalam hidup. Dalam hidup yang tidak menjadikan kita lebih baik. Lebih baik. Kita selalu ambil tahu hal keluarga orang. Sedangkan dalam hadis Hasan pernah menyebut bahawa Sayyidina Umar ni pernah bertemu dengan seorang lelaki yang memukuli isteri. Maka Rasulullah kata, wahai Umar, kamu jangan bertanya kepada suami itu kenapa dia pukul isteri dia. Kan? Tapi kalau kamu nak bantu boleh. Kamu nak jangan tegur, jangan pukul bini. Jangan, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan bertanya, kenapa kamu pukul isteri. Kita kadang-kadang tanya, kenapa dia berkahwin lagi? Kenapa dia bercerai? Kenapa? Kita tanya bersama. Kenapa ni adalah satu benda yang dibenci oleh Rasulullah. Tanya hal perihal orang, keluarga orang, kenapa? Jadi kita pun kadang-kadang suami isteri pun sama juga letak kat Facebook. Jadi orang pun tanya. Jadi hal-hal keluarga ni tak payahlah. Kita letak dekat Facebook. Ini letakkan fitnah ni. Letakkan fitnah. Jadi yang kita ni ambil tahu hal-hal tentang orang-orang soleh lagi baik. Ambil tahu tentang orang soleh. Anak-anak Nabi ada berapa orang. Isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, tentang sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Yang ni kita ambil tahu. Yang kelima paling penting. Kadang-kadang ada ibu-ibu kat sini. Siapa tu Ustaz? Puteri Sarah. Siapa Ustaz? Saya dah lama tak tengok TV. Nampak bagusnya bila dia dah mula beramal, pergi kelas, dah mula berzikir. Dia rasa tak sempat nak tengok TV dah. Ada orang yang tengok TV je tidur. Sebab Allah jagalah dia. Sebab saya dah 12 tahun. Jadi saya dah hampir 10 tahun dah. Lebih kot 10 tahun. Kat rumah saya tak ada TV. Saya pun tak tahu apa cerita sebenarnya dalam di luar tu. Bola sepak pun saya tak tahu apa cerita sebenarnya. Jadi tak banyak benda yang saya tahu benda-benda tu. Jadi bila tak banyak tahu dalam benda-benda tu bagus juga. Menyebabkan saya tak terpergi sangat ke situ. Ke situ. Jadi bila saya tak ada TV ni, saya tak tahu apa cerita tentang artis AF ke Netflix, apa orang cerita apa benda tu. Netflix tu apa, saya tak tahu. Kadang-kadang lagi baik. Bila tak tahu tu menyebabkan banyak benda yang kat otak saya ni tak penuh sangat, tak serabut. Tak serabut. Lawa juga hidup. Banyak je YouTube.
ada juga dalam handphone. Tapi taklah, orang kata tak terlampau banyaklah benda larut kalau boleh. Sebab saya ni orang yang larut, orang yang suka buat benda yang sia-sia. Jadi kalau banyak sangat depan mata saya ni benda sia-sia, last banyak benda yang tak sempat nak buat dalam hidup ni. Jadi yang kelima paling penting. Ingat yang kelima yang paling penting, sangat penting, sangat penting, sangat penting ajar-ajar semua. Jadi kena dengar yang kelima ni. Inilah poin paling penting untuk istiqamah. Iaitu hadis rawahul Bukhari. Ditanya su'ilan Nabi SAW. Nabi ditanya. Ini hadis Bukhari. Tips yang paling penting. Ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Macam mana nak jadikan kita ni dicintai oleh Allah? Kan tadi kata, barang siapa yang dicintai oleh Allah, Allah akan bantu, Allah akan turunkan malaikat pada dia. Kan ada? Dan Allah akan turunkan malaikat dia supaya dia mati dalam husnul khatimah. Macam mana jadi Allah cinta pada kita? Syarat dia macam mana? Bila hujung usia kita ni. Yang pertama sekali, apa yang Nabi sebut agaknya? Qala adwamuha. Maka dia kata, carilah satu amalan. Maaf, ingat dah poin 5 belum? Dia kata bahawa yang kelima tu, dia kata, maka pertama sekali, maka Nabi kata, iaitu carilah yang sedikit. Pertama sekali poin dia adalah cari satu amalan yang sedikit. Boleh faham tak ibu-ibu semua? Poin sekali yang pertama yang Nabi nak sebut, cari amalan yang sedikit. Dan yang kedua apa dia? Wa in qalla wa qala akful wa qala lafu wa qala iklafu. Maka Nabi kata, maka walau sedikit. Lalu dia kata lakukan amalan tu. Lakukan amalan itu. Iklafu minal a'mal ma tutiqun. Lakukan amalan itu sedikit dan dia bersesuaian dengan diri kamu. Bersesuaian dengan diri kamu. Ada orang yang dia tak sesuai puasa pada dia. Dia tak boleh puasa. Jadi dia tak banyakkan puasa, dia banyakkan baca Quran. Ada orang yang boleh, dia boleh berpuasa tapi tak banyak baca Quran. Dia kalau baca Quran dia banyak letih, tapi dia banyakkan pula berpuasa. Ada orang tak sama semua manusia. Ada orang yang dia tak rajin sangat puasa tapi dia boleh solat lama. Jadi kita ni bukan Nabi yang boleh buat semua benda. Jadi kita kena pilih amalan yang paling sesuai bagi kita, dan yang paling semua tu wadawaimuha ataupun adwamuha. Dia paling pentingnya dah ambil amalan yang paling sedikit yang kita boleh kata dan boleh mengikut kemampuan dan kekalkan. Kekal dan istiqamah, sempurnakan. Pertama, sedikit yang kita mampu sesuai pada diri kita, maka istiqamah dan sempurnakan. Sempurnakan. Agak-agaknya apa amalan yang kita rasa kita boleh istiqamah sampai mati. Contoh, kita ibu-ibu semua, contoh di sini yang dah mula nak beramal dengan surah Al-Mulk. Apa kata kalau kita dah mula dengan surah Al-Mulk, maka kita cuba kekalkan Al-Mulk itu dengan cara sempurnakan dulu. Jadi kita, cara sempurna apa dia? Kita nak permudahkan kita nak istiqamah, kita hafal. Kita masuk, carilah hafazan Al-Mulk. Contoh, cari jalan istiqamah. Dan kemudian kita tengok mampu tak kita dengan baca ni. Kita mampu, okey kita buat. Kita latih setiap hari sampai kita tak ada lubang. Sampai tahun 2021 baru kita mula baca. Tahun 2022 kita masih lagi lompang lamping belum hafal Al-Mulk. Jadi kita tekad untuk 2023 kita nak hafal Al-Mulk. Masuk 2024 mungkin kita nak baca tu kadang-kadang tertinggal, kadang tak. 2025 kita istiqamah, kita niat, target kita memang untuk kita baca Al-Mulk setiap malam, tak pernah tinggal. Selagi mana kita tak sempurnakan benda ni istiqamah, jangan tambah lagi. Ini yang Nabi nak sebut. Kalau kita rasa belum lagi kita mampu untuk istiqamah Al-Mulk, jangan tambah. Jangan sibuk nanti belajar, ada baca Waqi'ah kita pun nak baca Waqi'ah pula. Ada baca surah As-Sajadah kita pun nak baca surah As-Sajadah. Sayyidina Hasan Hussein baca Al-Kahfi setiap malam dia pun nak baca surah Kahfi setiap malam. Tapi bila ada sikit sibuk, penat, ada jiran datang, dah tak baca dah semua sekali. Tak boleh. Maka amalan yang tidak istiqamah tak turun malaikat. Maka amalan yang istiqamah saja yang turun malaikat. Jadi kalau tengok seorang itu, dia ni dalam keadaan walaupun jahat dalam hidup dia, tiba-tiba mati dalam husnul khatimah. Banyak saya jumpa artis-artis yang begitu. Bila dia jahat, melolok lalang. Tapi bila mati, baik matinya. Rupa-rupanya bila kita tanya dengan suami dia, atau bertanya dengan isteri dia, ini istiqamah rupanya. Beramal. Dia ada baca Yasin setiap pagi. Yang tu. Dia ni tak pernah tinggal sedekah setiap pagi.
Rupanya ada kebaikan yang istiqamah. Jadi kat sini yang paling penting adalah istiqamah. Cuba ibu-ibu cari satu amalan yang istiqamah. Jangan compang-camping. Sebab tu dia kata amalan yang menyebabkan orang ni baik dulu, tapi akhirnya dia ni jadi mati dalam su'ul khatimah. Kerana dia tidak istiqamah. Bila dia duha, ada kadang-kadang dia duha, waktu sibuk tak duha. Waktu dia ada MLM, dia ada projek-projek besar, dia duha. Ada waktu dia tak duha pula. Waktu musafir tengah sibuk. Jadi dia tak istiqamah. Waktu dia nak duha ni pun waktu dia nak rasa kaya. Nak duit, dia duha. Bila dia tengah tak nak duit, dia tak duha. Ini tipu. Dia tipu, cuba tipu Allah. Cuba nak menipu. Sedangkan bahawa Allah suka dengan amalan bila dia susah ke dia duha, dia tak susah pun dia duha. Jadi macam anak kita. Bila kita bagi, kita nak balik rumah, nak beli jajan, nak minggu-minggu ni, dia pun buat baik, sapu sampah. Contohlah. Kan? Sebab kita nak pergi kedai, dia pun sapu sampah kan. Tapi bila kita tak ada, tengok dia pun sapu sampah juga. Dia pun sapu sampah juga. Walaupun tak ada apa-apa, kita dalam keadaan kita susah, hidup bankrupt, berniaga, anak-anak kita tetap sapu sampah. Dan dia tak mengharap pun dengan kita apa-apa harapan yang kepada kita. Tapi dia tetap sapu sampah. Kerana dia nak tolong kita. Yang ini kita panggil ikhlas, betul. Istiqamah. Tapi kalau dia buat baik tu ada sebab, jadi kita pun nampak, dia ni memang baik dapat lah. Tapi dia tak istiqamah, maka sampai hujung usia ni, ini bukan amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi betul. Jadi beramal, jadi beriat beramal betul. Jadi kadang-kadang ada orang dia nak baca waqiah sebab nak kaya. Ingat, hati-hati kena jaga. Hati kena jaga. Biar beramal waqiah ni memang hati mula-mula nak kaya tak apa. Nak jadi tak miskin tak apa. Tapi terus buat, walaupun senang, walaupun susah, walaupun tengah hidup dah kita tengah sibuk, mana pun ada majlis kahwin, tetap kita solat duha. Tengah sibuk kita duha juga. Berhenti kejap, ambil wuduk duha. Tengah musafir dalam bas, kita ambil wuduk kejap dekat luar, kita terus kat atas bas dengan musafir, kita semayang dalam kenderaan. Tetap juga tak tinggal duha. Orang yang beginilah, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat pada dia. Barulah Allah turunkan malaikatnya, barulah amalan itu berfungsi pada saat akhir hidup dia. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah itu di antara sedikit tips macam mana nak mengelak daripada mati dalam su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Jadi wallahu a'lam. Jadi moga-moga istiqamah. Sebab tu dah saya kata tadi, cuba kita tengok dalam hadis Nabi. Barang siapa yang dia, dalam hadis rawahu Abu Dawud, hadis sahih, ketika dia terbangun malam, maka Nabi kata dia menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa, Allahumma ghfirli. Kan? Lepas tu Nabi kata, dia kalau dia mampu lagi, sekiranya dia mampu, dia boleh teruskan berdoa. Dan sekiranya dia mampu, dia boleh ambil wuduk dan lalu dia solat 2 rakaat, maka Allah terima solat dia. Okey, dalam hadis ni apa nak sebut? Maka Nabi kata bangun malam, kalau terbangun, Nabi suruh kita berzikir. Nabi suruh berzikir. Dan ada dalam hadis lain, Nabi suruh kita baca Quran, iaitu tahajud bil Quran. Tahajud bil Quran. Maka kita tengok kemampuan kita. Kita ni nak istiqamah yang macam mana sebenarnya? Kita nak istiqamah tahajud untuk bangun malam. Kita nak istiqamah. Tapi kita kena pilih mana satu yang kita nak istiqamah. Adakah kita nak solat, nak ngaji ataupun nak berzikir? Okey, maka pilihlah yang kita mampu dulu. Dalam masa tahun 2023 yang kita mampu buat. Yang Nabi sebut tadi, kalau dia terbangun, dia berzikir. Kalau dia mampu, dia ambil wuduk dan dia solat. Betul? Dia tak kata bahawa bangun malam mesti solat. Jadi kalau kita rasa kita ni belum lagi tinggi martabatnya, apa kata pukul 4.30 je kalau kita terbangun dari tidur, kita buang air kecil, kita tak nak ambil wuduk, malas ambil wuduk. Dan kita duduk kejap sebelum tidur tu, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, ya Allah. Pada malam hari, pukul 4.30 pagi. Dan kemudian kita bacalah Quran. Sebab antara 3 roh dalam hidup dunia ni, ada 3 roh yang menyebabkan kita ini, roh kita ni boleh membantu kita saat akhir hidup. Ada 3 roh. Iaitu pertama, roh sahabat. Maksudnya roh dengan kita bersama selalu dengan jemaah. Yang kedua adalah tahajud bil Quran. Ini roh yang kedua. Tahajud bil Quran. Maksudnya kita bangun malam berniat untuk baca Quran. Baca Quran tu dalam solat boleh, di luar solat boleh. Jadi baca. Kalau saya bangun, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan saya sambung balik sorung, tidur balik.
Kan kita dah baca. Daripada kita bangun malam nak fikir, nak ambil wuduk, dah lah kita tak buat langsung. Buatlah yang sedikit. Buatlah yang sedikit. Mampu ke orang lain mampu solat tahajud, Kak Amanira mampu solat tahajud, Kak Zaliha tak mampu. Contoh. Kenapa kita nak ambil yang paling tinggi? Kenapa kita nak ambil amalan Nabi? Kita nak ambil amalan yang buat oleh Abu Hurairah, amalan dia buat oleh Ibnu Abbas. Ini ni sahabat-sahabat Nabi yang memang ahli ibadat. Kita siapa? Ukurlah baju di badan sendiri. Kalau saiz badan tu saiz pinggang 40, jangan dipakai 32. Nanti jadi macam sarung nangka. Ukurlah baju di badan sendiri. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Diduga. Jadi amalan kita ni hari ni, kita 2023 nak istiqamah, nak tahajud. Tahajud ada banyak benda. Pertama, tahajud nak solat boleh, tahajud nak bangun baca Quran boleh. Cuba try tahun 2023 ni, bulan Januari ni, kita try, kita nak tahajud, nak bangun malam pukul 4.30 pagi. Kita bangun, kita buka alarm. Alarm tu tengok juga kesesuaian. Saya menyampah betul dengan alarm. Kadang-kadang orang buat alarm, bangun, sahur. Saya ingat lagi isteri saya buat sahur macam tu. Dia punya alarm dia. Sahur, bangun, sahur. Saya punya terkejut. Apa punya alarm lah. Alarm. Sahur. Dia kata kalau alarm macam tu terkejut, senang bangun. Tapi saya juga yang bangun, bukan dia. Bukan dia. Cuba alarm tu yang slow, yang tak menyakitkan dada. Saya ni orangnya buat terkejut. Kalau alarm tu, ambil yang sentimental value. Buka pukul 4.30 pagi, set alarm. Tidurlah, wahai permaisuri, tidurlah. Kau ambil bagus. Jadinya ambil lah yang relax, tenang, bangun pun bangun malam tengok isteri sejuk hati. Lepas tu ambil, kita bangun-bangun tak payah ambil wuduk, kencing macam biasa. Kencing, cebok. Kemudian sebelum tidur tu, la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau tak hafal, kata saya nak istiqamah baca surah Ali Imran lah Ustaz. Ali Imran ayat 10 terakhir lah Ustaz. Saya nak istiqamah yang itulah Ustaz. Kalau istiqamah yang itu, kan senang caranya. Kita nak ambil wuduk kan malas. Kan senang kalau kita beli dekat, kan ada tempat yang jual kat badan pun ada. Yang jual macam yang pelekat besar tu, dia 10 akhir daripada surah Ali Imran. Ada, cuba cari. Bukan online pun ada. Ada satu pelekat tebal 10 terakhir surah Ali Imran. Ayat 10 terakhir yang Nabi selalu baca dalam hadis Muslim ketika bangun tidur. Jadi kita ambil tampal kat depan rumah, sebelum kat atas katil kita ni, depan tu kita tampal supaya kita boleh baca. Tak payah wuduk. Waktu tidur balik. Kan sedap. Kita punya amalan, kita ambil yang kita mampu. Jangan tengok orang, tengok diri kita. Sebab tu Nabi kata, wa qala akfulu, sempurnakanlah amalan ma tutiqun, yang kamu mampu, bukan orang lain mampu. Jadi, moga-moga kita istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kakak semua ada pertanyaan, mungkin boleh di dalam boleh chatting dan juga boleh unmute insya-Allah. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Cina. Yang gini, kalau dah kita terjaga ke, kita tak usah lagi nak dah awal sikit nak terzikir dulu. Lepas tu baru kita nak pergi wuduk nak tahajud. Okey, okey. Tak apa, kita terus sedar tu kita baca Ustaz WhatsApp ni, lepas tahlil ni. Okey, Lepas tu baru kita ambil wuduk. Okey, gini. Solat tahajud, Okey, gini. gitu. Dalam Boleh. hadis tadi dikata wa man ta'arra bil lail. Barang siapa yang terjaga waktu malam, maka dia mengucapkan, dia terus qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Okey, kemudian dikata sekiranya kamu mampu berdoalah. Dan sekiranya kamu mampu berwuduklah. Maksudnya kalau kita faham daripada hadis ni, dia dah wuduk belum? Belum kan? Dia bangun tidur, dia terus zikir. Boleh faham tak? Yalah, bangun tu zikir dulu. Jadinya, Sedar dulu. dikata kalau kita mampu, kita ambil wuduk. Jadi kalau kita tak mampu, tak payah wuduk pun tak apa. Baca Quran yang kita hafal. Yang kita hafal. Baca Quran tak ada wuduk tak apa. Kan? Dia kata tak menutup aurat. Siapa pula yang sebut, mana kitab yang menyebut bahawa kalau kita nak baca Quran, kita tutup aurat? Siapa kata? Tak ada pernah disebut dalam hadis Nabi. Tak ada.
Sebab tu saya tanya dengan syekh saya, bila saya kata macam tu tutup aurat, maka tutup aurat ni tutup aurat yang memang secara baiknya, iaitu pertama kalau laki-laki pusat hingga lutut, cukup. Kalau yang perempuan ni cukup, bukan tudung dia, bukan. Maksudnya aurat dia dengan suami dia juga, dia aurat dengan anak dia. Jadi di antara pusat dengan lutut juga sama. Maksudnya adab dari segi tentang aurat sekadar cukup, bukan berbogel. Cukup tutup macam baju kelawar tu, tak pakai tudung, ataupun kita cuma sekadar menutup lutut kita hinggalah kita punya baju, maka itu sekadar yang dikatakan hormat. Bukanlah kita kena pakai telekung tutup aurat, itu nak solat. Mana ada orang nak tidur, dia tutup aurat dulu, semua nak tidur. Kan nama pun nak tidur. Nama pun bangun tidur. Mana ada orang bangun tidur dengan niqab, dengan tutup, dengan handsock. Kita kadang-kadang nak beribadat ni, kita ambil yang paling tinggi. Sedangkan kita nak beribadat, Nabi kata, al-akfulu, beribadatlah yang sedikit, yang mana matutiqun, apa yang kamu mampu. Jadi kita cukup sekadar bangun tidur, kita baca. Kalau kita hafal, contohnya kita nak baca surah Ali Imran ayat 10, kenapa tak tampal je Ali Imran tu dekat depan bilik kita tu, dan kita baca. Tak payah ambil wuduk, kan wuduk susah. Tapi kalau Cina, ibu semua mampu untuk ambil wuduk, maka apa salahnya ambil wuduk. Dan juga teruskan solat 2 rakaat. Cuma saya nak bagi tahu, istiqamahlah dan beramallah untuk bangun malam, tapi pilihlah bangun malam tu kita nak yang paling macam mana, selagi mana kita mesti pilih yang kita boleh istiqamah. Yang hari ni kita tahajud bangun solat sampai 8 rakaat, esok kita buat, lusa dah tak buat dah. Lusa dah tak buat. Wallahualam. InsyaAllah. Okay, lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah Kak Azrina. Ustaz, saya memang suka topik malam ni, ya Allah. Sebenarnya yang saya perasanlah diri saya nak melatih istiqamah ni bila Ustaz ambil yang sedikit tu, betul, yang tu poin paling penting. Dan juga tipu daya yang saya rasa saya pernah lalui lah bila saya mengabaikan yang fardu. Lepas tu kalut nak cari yang sunat-sunat. Yang ni pada saya salah satu sebab lah tak mampu nak istiqamah. Minta Ustaz ulas sikit. Wallahualam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis Bukhari. Hadis Bukhari, insya-Allah. Disebut dalam kitab 40, hadis 40, Imam Nawawi juga. Dia kata bahawa Nabi kata tidak ada satu pun amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada satu pun amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah mimma iftaradat bih, melainkan amalan yang telah aku fardukan. Okay, boleh faham tak apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada satu amalan pun yang boleh mendekatkan diri kepada aku. Allah bagi tahu dalam hadis kursi, hadis Bukhari. Melainkan dia kata apa? Melainkan amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Dan amalan sunat sebagai tambahan. Sebagai tambahan bagi supaya Allah lebih mencintainya. Jadi dekat sini amalan fardu sangat penting. Jadi kita ni kadang-kadang lebih semayang. Contoh saya nak bagi tahu dah. Bulan Ramadan. Ini minta maaf ibu-ibu semua. Bulan Ramadan. Kita akan melihat di masjid. Maka orang sampai saking banyak. Dia kata saking banyak ni. Saking banyaknya dia ini belajar tentang sunat semayang, kelebihan sunat tarawih. Anak-anak kita, suami kita dok belajar tentang kelebihan tarawih, berjemaah tarawih. Sampai saking banyaknya dia belajar tentang kelebihan ni, sampai mereka menyangka bahawa solat tarawih berjemaah lebih afdal daripada solat tarawih salawat maghrib berjemaah. Suami-suami kita kadang-kadang, anak-anak kita yang laki-laki kadang-kadang, ataupun kita sendiri kadang-kadang lebih memilih solat tarawih di masjid berbanding solat maghrib. Sebab dia menyangka bahawa solat sunat tarawih itu lebih afdal daripada solat maghrib itu sendiri. Yang itu pelik. Kadang-kadang solat maghrib imam pun belum sampai. Kadang-kadang saya bukan imam, tapi kadang-kadang imam kat belakang. Ustaz, jadi imam Ustaz, sakit perut pula. Makan banyak sangat. Jadi saya imam. Kadang-kadang tempat imam kosong. Solat maghrib. Tapi bila solat tarawih kadang-kadang, Allahu Akbar. Tempat imam pun, parking imam kena rembat. Imam jauh jalan? Parking tak ada. Parking kena rembat. Banyaknya sampai 18 saf. Tapi kalau sembahyang maghrib fardu tadi, satu saf pun tak sampai. Jadi sebenarnya kenapa manusia ni sampai mengejar yang sunat tapi meninggalkan yang sedangkan zikir yang banyak, tahajud, isyraq kita pilih, tapi kita sebenarnya godakkan air untuk suami, buatkan air untuk suami, tanya abang nak minum air apa. Yang itu lebih baik kita istiqamah sebenarnya.
Berbanding dengan amalan yang kadang-kadang sunat, yang kita terfikir, bahawa kita yang fardu. Amalan kita buatkan air untuk anak-anak, sarapan. Yang itu fardu. Yang itu lebih besar pahalanya berbanding dengan amalan zikir. Sebab tu Rasulullah ketika mana dia tengok Juwairiyah sedang beribadat panjang, maka Nabi kata, nak tak aku ajar zikir yang pendek je. Iaitu subhanallah wa bihamdi wa adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa bidari kalimati. Lebih panjang maksudnya. Sebab dia tak nak orang perempuan ni duk zikir daripada pagi sampai ke maghrib, sampai ke tengah hari. Tapi disuruh kita ni ada hikmat. Suami isteri ni ada dia punya kelebihan dia. Allah bagi. Allah bagi dia syurga dia pada tempat yang lain. Jadinya kadang-kadang kita memilih satu perkara yang sunat lalu meninggalkan yang fardu. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah Allahu'alam. Jadi insya-Allah fardu tu penting. Ustaz, saya nak tanya kat Ustaz, saya selain pada surah Mulk, 3 kul apa semua sebelum tidur tu kan Ustaz. Jadi saya rutin hari-hari Ustaz, tiap malam saya baca Fatihah untuk sedekahkan untuk tiap malam istiqamah lah, untuk bacakan Fatihah untuk arwah ibu bapa saya lah. Yang saudara-saudara tu baca apa benda tu, apa ni macam apa kan, dia kita membalas jasa ibu bapa kan. Jadi kita saya ingat saya amalan saya lah Ustaz, saya baca tiap malam saya baca Fatihah untuk kedua ibu bapa saya. Boleh macam mana tu Ustaz, apa ni keadaan dia pertama sekali kita kena belajar tentang satu benda yang kita dah baca al-Mulk kan. Baca al-Mulk, amalan Rasul Bima, 3 kul. Itu amalan yang memang kita dah memang tahu dah maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu istiqamah. Maka amalan tambahannya kita sedekahkan Al-Fatihah. Sebenarnya tak payah sedekahkan Fatihah pun tak apa. Kita sedekahkan bacaan al-Mulk yang kita baca pun boleh. Yang kita dah baca al-Mulk tadi, sebenarnya tak Fatihah. Sebab kalau tak payah baca Fatihah. Sebenarnya Fatihah tu sendiri pun berlakunya. Fatihah tu sendiri pun tak pernah lagi berlaku pada zaman Rasulullah. Ya Rasulullah sedekahkan Fatihah kepada orang mati. Tak ada. Tapi kita boleh yang kita sebut tadi adalah Imam Nawawi sebut apa-apa sahaja bacaan Al-Quran yang kita baca. Sebab tu tahlilan yang kita baca pada waktu kita baca malam Jumaat kan tahlilan disokong, iaitu Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah, wa ausil, sampaikanlah ya Allah, wa taqabbal, dan terimalah ya Allah, sawabah, pahala, ma qara'nahu min al-Quranil azim, daripada bacaan Al-Quran yang kami baca. Maksudnya tak semestinya Fatihah. Apa saja Al-Quran yang kita baca, lalu kita doa supaya pahalanya Allah sampaikan kepada si mati. Jadi saya tak payah baca Fatihah lah Ustaz. Tak payahlah. Bukan tak payahlah, maksudnya apa-apa bacaan Al-Quran yang kita baca kita boleh hadiahkan pahalanya kepada, bukan hadiahkan Fatihah, hadiahkan pahala Fatihah itu kepada arwah ibu kita. Hadiah pahala Fatihah. Boleh, terus semua boleh, tak ada masalah. Boleh baca Al-Mulk, boleh baca. Sedangkan Al-Mulk sendiri kalau buka dalam kitab Fiqh Islam Mu'adillatuhu karangan Profesor Wahbah Zuhaili, dalam bab janaiz kita boleh buka bahawa ulama-ulama telah menyusun bahawa Al-Mulk juga antara satu kebaikan bila kita pergi nak sedekahkan bacaan Fatihah, maka kita boleh baca Al-Mulk antaranya, dan kita sedekahkan pahalanya kepada si mati. Antara yang terbaik Yasin antaranya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi semua boleh. Insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, Puan Satina nak cakap tu. Okey, boleh. Puan Satina. Silakan Puan Satina. Terima kasih. Ustaz, Jani bin Jamari dengan adik saya sekeluarga ucapkan terima kasih dengan sahabat-sahabat semua atas doanya. Dia kirim salam semua. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah, sama-sama. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, kawan-kawan semua sama jugalah. Dekat chat tu ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Kak, apa aja? Dekat chat tu saya ada tulis tadi, saya tak berkesempatan untuk cakap. Okey. Okey, menunaikan solat wajib kita laksanakan di samping kita mengerjakan solat, takut akan azab api neraka, apakah itu tidak ikhlas? Okey, ikhlas ni kalau ikut Imam Ghazali ada 3. Ikhlas ada 3. Yang pertama sekali, ikhlas innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pertama sekali ikhlas, dia mengingati Allah dan menyebut nama Allah dan dia sujud kepada Allah, tersungkur sujud. Maksud jadi ibadat semata-mata kerana Allah. Yang kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dan dia hanyalah beribadat untuk dia dalam keadaan takutkan api neraka dan mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadinya 3-3 itu adalah ikhlas. Dia semata-mata kerana Allah,
beribadat, yang kedua kena takutkan api neraka, dan yang ketiga nakkan syurga, termasuk dalam bab ikhlas. Sebab Nabi SAW, Allah SWT kata, fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan api neraka. Maka itu perintah Allah. Takut beribadat ni kena takutkan api neraka, itu adalah perintah Allah. Takutilah api neraka, waquduhan nas wal hijar, yang mana api neraka itu arang-arangnya itu adalah nas, manusia dan juga berhala, kan? Dan takutlah kamu dengan api neraka kerana arang-arangnya itulah daripada kalangan manusia. Jadi Allah suruh takut itu juga adalah ibadat kepada Allah dalam bab ikhlas. Jadi bab ikhlas, takut api neraka, nakkan syurga, kerana semata-mata kerana Allah. Tiga-tiga ini dinamakan ikhlas oleh para ulama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey, insyaAllah sesiapa yang ada catat 5 perkara tadi boleh sempat. Okey, pertama dia kata tadi mesti istiqamah, betul, mesti ikhlas. Yang kedua yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Yang ketiga mesti cari kawan yang istiqamah sama-sama dengan yang kita. Yang keempat belajar sirah, cerita pasal orang-orang soleh. Yang kelima mulakan yang sedikit dan kemudian sempurnakan dan kemudian kekalkan dan mengikut apa yang kita mampu, insya-Allah. Selepas baca Quran, kita sebut sampaikanlah pahala dan keberkatan ayat Quran kepada kedua ibu bapa guru-guru. Betul, Kak Zaliha. Itulah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, dan juga kitab Ruh Imam Ibn Qayyim, dan juga kitab Fiqh Islam Mu'adillatuhu karangan Profesor Wahbah Zuhaili, dan begitulah yang disebut oleh guru-guru kami, insya-Allah. Pahalanya itu. Sebab kalau Ibn Qayyim lagi kata, dia kata sebenarnya Quran tak sampai pun. Sebenarnya yang sampai adalah doa tadi tu. Sebab doa nak yang soleh tak pernah tak sampai. Semua sampai. Semua sampai. Doa itulah yang paling penting. Jadi kalau sedekah-sedekah juga, doa lah yang paling penting. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah moga-moga hari ini kita dapat beramal dan terus beramal. Dan insya-Allah istiqamah tu paling penting. Amal penting, tapi yang lagi penting bukan amalan, tapi yang paling penting istiqamah. Kerana istiqamah itu Allah turunkan malaikat. Selagi kita tak istiqamah, bercampur aduk sekejap beramal dengan ilmu, esok tukar baca sajadah, besok baca al-waqi'ah, dapat zikir baru, buat zikir baru, zikir lama tinggalkan. Bila berdapat zikir yang ini, kita tinggalkan zikir ni, kita buat zikir baru lagi, dapat satu siapa, kita buat zikir ni pula. Sampai ke sudah. Kita tak pernah nak istiqamah. Itu yang saat bila mana nampak dia macam orang ahli syurga pada hidupnya, tapi pada hujungnya su'ul khatimah. Sebab Allah tak hantarkan pun apa-apa malaikat untuk mendidik dia supaya dia kekal beribadat sampai ke hari tua. Jadi moga-moga carilah amal walaupun sedikit tapi kemampuan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah serah pada MC kita. Ustaz, boleh baca al-Mulk ke? Boleh. Saya pun boleh baca lagi. Okey. Saya belum baca lagi. Okey, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوة سورة الملك في كل ليلة اللهم ارزقنا تلاوة سورة الكهف في كل يوم
الجمعة. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة وشفاعة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. والله أعلم. Waalaikumsalam taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Banyak ilmu yang kita dapat malam ni, Masya-Allah. Moga kita istiqamah dengan amalan walaupun sedikit, asalkan berterusan perbaiki diri untuk jadi lebih baik dari sebelum ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah dan sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Sebelum menutup majlis, jika saya buat sedikit ibahan kuliah untuk esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Wan Muhammad Noor dengan bacaan surah Yasin, Selawat Mubin, Hizib Al-Bahar, doa dan tazkirah. Pada pukul 8.15 pagi, kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Pada pukul 5 petang, kuliah asar bersama Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Syari dengan kitab hadis 40 Imam Nawawi. 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Arif Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Dan 9.15 malam, kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bahaya sihir bahagian pertama. Dengan ini, saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu, kelemahan itu datang daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.